slide. Nampak. Nampak? Nampak. Nampak. Okay, hari ni kita bincang soalan exam hari tu. Exam pendidikan seni peralihan yang PPT. Peperiksaan pertengahan tahun. Okey, bahagian A ada soalan objektif. Okey. Soalan nombor 1, apa jawapan dia? Apakah yang dimaksudkan dengan garisan? A, B, C, D. Yang mana jawapan? A. A apa? A. Kandungan satu siri Tak nampak ke? ada nampak. Baca. Cantuman Kita yang cantingan satu bersambungan cantungan satu siri gigi yang bersama bunga atau yang mempunyai jarak-jarak tertentu. Okey. Kita tengok jawapan dia betul ke tak. Janice kata A. Okey, kita tengok betul tak? Okey, betul. Bagus Janice. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Nombor 2, siapa boleh baca? Rajaswari. Jalinan pada kain batik ialah jalinan. Manakala jalinan pada kain songket pula ialah jalinan. Jalinan apa? A, B, C, D. Jalinan pada kain batik ialah jalinan apa? Kain batik. Okey, jalinan kain batik tu dia licin ke dia ada rasa kasar permukaan dia? Awak tengok kain batik, mak awak ada pakai kain batik tak kat rumah? Kain sarung yang batik tu. Biasanya orang India ada pakai kan? Mak awak ke nenek awak ke? Awak pernah rasa tak kain tu macam mana? Licin ke kasar? Dia suara cakap C. Okey, kain batik permukaan dia licin. Kalau licin kita panggil jalinan sentuh. Okey, jalinan sentuh. Kain batik ialah jalinan sentuh. Kalau jalinan pada kain songket tu permukaan dia kasar. Kalau kasar jalinan Nampak. okey, tadi kalau kain batik kain batik permukaan dia licin, jadi jalinan tampak. Cikgu silap tadi. Okey, kalau kasar jalinan sentuh. Macam tu. Okey, jadi jawapan dia ialah C. C ke B? Kain batik licin. Kalau licin dia tampak. Kalau kasar sentuh. Okey, jadi jawapan dia B. B. Bagus. Okey, bagus Okey, kita tengok soalan nombor 3. Siapa nak baca? Cikgu saya mau. Baca. Media berikut meningkatkan kesan paling gelap dan tempat dalam lukisan. A, B, C, D. Apa jawapan dia? Kesan D. paling gelap. Pensel warna. Pensel warna gelap ke? Awak tengok kesan dia. Paling gelap, paling tebal. Awak rasa apa? Pensel warna nipis je. Kesannya nipis je awak tengok kan? Pensel pun nipis. Pastel. Pastel. Okey, pastel dia tebal juga, tapi yang paling tebal ialah arang. Okey, arang. Okey, jawapan dia okay, yang paling tebal arang Okey, kita tengok soalan nombor 4. Siapa nak baca? Cari Lonjizi. yang manakah sesuai untuk kapal baja di bawah. Yang mana? A, B, C, D. B. B apa? C. C apa?
Longling. A, B, C, D. Awak jawab apa? C. 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 Garisan apa Long Jin? C. Titik. Betul. Titik. Garisan titik-titik. Tengok dia punya ni kan ada titik-titik ni. Okey, yang ni adalah untuk garisan titik-titik. Okey, bagus Long Jin. Kuning. Okey, nombor 5. Siapa nak baca? Cikgu sayang. Siapa Long Jin? Okey. Antara berminggu kelas tradisional yang manakah mempunyai jalinan tampak? Yang mana jalinan tampak? Ukiran batik anyaman tembikar. Okey, tampak tu dia licin. Okey, ukiran. Ukiran pernah tengok tak ukiran? Ukiran tu awak tengok pada kayu. Kayu yang diukir ada bentuk haiwan, ada bentuk bunga. Permukaan dia macam mana? Kasar ke licin? Tempikan. Okey, permukaan ukiran kayu tu nampak kasar sebab dia ada jalinan. Jalinan kasar. Ada bunga kan? Dia punya tu. Okey, batik. Batik permukaan cikgu cakap tadi apa? Batik. Permukaan dia licin. Jadi jalinan tampak. Okey. Anyaman permukaan dia kasar juga. Ada jalinan tu. Tembikar permukaan dia kasar juga. Awak tengok apa? Yang pasti bunga tu. Yang tu pun kasar. Jadi yang Jenis kanjaman. okey, yang licin adalah batik. Okey, jadi jawapan dia adalah batik. Okey, soalan nombor 6. Siapa nak baca? Saya. Cikgu saya. Jenis dah dulu pula. Gile-gile. Okey, jenis pula. Adalah berikut yang manakah menunjukkan kesan cahaya dari arah hadapan? Okey, kan cahaya dari arah hadapan. Apa? A, B, C, D. Yang mana satu jawapan dia? C. C? C. Ya ke C? Okey, kalau hadapan awak nampak betul-betul cahaya kat depan ni. Okey, yang mana nampak cahaya? Nampak cerah. Paling cerah. A, B, C, D. Kalau C tu nampak ke tepi, bahagian tepi. Yang betul-betul hadapan ialah A. Tengok A ni. Tengok A. Betul-betul hadapan ni awak adalah A, hadapan. Dia nak hadapan. Kalau C bahagian kiri, D kanan. Okey, B pun bahagian kanan juga. Kanan dan hampir tengah lah. Okey, jadi jawapan dia adalah A. Okey, seterusnya. Nombor 7, siapa nak baca? Saya. Long Jiling. Antara berikut yang manakah menunjukkan gambaran vertikal dimensi? Okey, gambaran 3 dimensi. Yang mana 3 dimensi? Awak nampak kiri, kanan, atas, bawah. Yang mana image yang nampak macam tu? Kiri, kanan, atas, bawah, belakang, depan. 3 dimensi. B ke D? Long Jiling, yang mana satu? B ke D? Cikgu tak dengar. Bahagian mana? Kalau A, awak nampak bahagian depan saja. Okey, B depan juga. Dia tengok depan juga. Yang C pun sama. Dia tengok depan je. Okey, kita tengok yang D. Dia ada bahagian atas. Dia ada bahagian kiri. Ada bahagian bawah. Tengok kiri, atas, bawah, depan, belakang ni. Yang bahagian kiri. Okey, jadi jawapan dia adalah 3 dimensi adalah D. Yang lain semua 2 dimensi. Yang tu saja 3 dimensi. Okay, kita tengok soalan nombor 8. Siapa nak baca cepat? Nombor 8. Jenis cepat. Baca. Adalah warna yang berikut manakah bukan warna asas? Warna asas. Bukan warna asas. Apa bukan warna asas? Hijau, merah, kuning, biru. Hijau.
Yang warna asas ialah warna biru, jadi lagi. Okey, ingat kalau warna asas ialah merah, kuning dan biru. Okey, dia nak bukan warna asas. Betul lah jenis saya kat tadi warna hijau. Hijau bukan warna asas. Hijau ialah warna sekunder. Yang warna asas merah, kuning dan biru. Jadi jawapan dia adalah hijau. Okey, nombor 9. Gambar rajah di bawah adalah menunjukkan garisan memberi kesan apa? Jilin, apa jawapannya? B apa? Beralun. Beralun. Okey, nampak dia macam beralun kan? Tapi yang paling tepat adalah ilusi. Awak nampak dia bergerak, beralun. Okey, seterusnya. Okey, siapa nak baca? Nombor 10. Saya. Jilin lagi, baca cepat. Jilin. Campuran warna merah warna putih akan menghasilkan warna orange. Okey, bagus. Merah campur kuning jadi orange. Okey, jawapan dia orange. Okey, nombor 11. Nombor 11, siapa nak baca? Saya. Rajeswari. Rupa yang bebas tanpa sudut dikenali sebagai Okey, rupa bebas tanpa sudut. Kita rupa ada dua, iaitu rupa organik dan rupa geometri. Kalau bersudut, awak tengok alat geometri, awak belajar matematik ada sudut-sudut tu adalah rupa geometri. Okey, kalau tak ada sudut, kita panggil rupa organik. Okey, jadi jawapan dia rupa organik. Okey, nombor 12. Siapa nak baca nombor 12? Saya, cikgu. Jilin baca. Lalingan tanpa boleh didapati pada. Ada apa? Jalinan tampak. Tampak, ingat tampak tu licin. Permukaan dia licin, ingat. Kulit nenas. Licin ke kasar? Kulit nenas. Kau pernah makan nenas kan? Kasar ke licin kulit dia? Okey, nenas, saya tanya nenas dulu. Nenas tu lah kasar ke licin permukaan dia? Okey, nenas permukaan dia kasar. Awak boleh rasa. Kulit kacang. Kulit kacang pun kasar permukaan dia. Durian. Durian awak boleh rasa permukaan dia berduri. Kasar juga. Okey, yang di tembikai. Tembikai, kulit dia macam mana? Kulit dia licin. Jadi jalinan tampak ialah kulit tembikai. Okey, D kulit tembikai. Okey, soalan nombor 13. Siapa nak baca? Saya. Jilin. Apakah nama objek di bawah? Apa? Devina jawab Tugu peringatan. Tugu peringatan kurang tepat. Tugu peringatan awak tengok kat ni, dia yang ada tentera tu. Yang tu tugu peringatan. Yang ni lebih kepada arca. Tugu peringatan tu macam arca juga, tapi dia lebih kepada sejarah. Apa kaitan dengan sejarah? Kalau kat tugu peringatan kat negara kita ni, awak tengok yang tu lah, yang tentera-tentera tu. Okey, yang ni adalah arca. Okey, nombor 14. Jawapan dia apa? Baca soalan dulu. Siapa nak baca soalan nombor 14? Gini lagi. Apa menggunakan alat cetakan di bawah? Okey, kegunaan alat cetakan di bawah apa dia? Untuk mewarna permukaan cetakan. Untuk mewarna permukaan cetakan. Okey, kurang tepat. Okey, jawapan dia adalah yang ni tak tepat juga sebenarnya. Cikgu silap. Sebenarnya B jawapan dia untuk meratakan dakwat pada permukaan blok cetakan. Kita nak ratakan. Bukan sapu, kita ratakan. Okey, jawapan dia B sebenarnya. Okey, nombor 15. Bentuk konkrit mempunyai berapa dimensi? Bentuk konkrit. Saya. Kita berapa? 3. 3? Kita dah 3. Konkrit 3 dimensi. Kalau ilusi 2 dimensi. Betul dah Giling. Konkrit ada 3 dimensi.
Okey, nombor 16. Apa nak baca? Cikgu saya, Janice, baca. apakah bising rekaan bagi gambar prompt di bawah? Prinsip rekaan B. gambar dia apa? B apa? B. B tu apa? Imbangan simetri. Bagus. Yang ni imbangan simetri. Apabila awak potong tengah-tengah, kiri dan kanan ni adalah sama. Jadi simetri. Kalau tidak simetri, awak potong tengah, kiri dan kanan tidak sama. Bagus jenis ucapan dia ialah imbangan simetri. Okey, nombor 17. Ini siapa nak baca? Saya apa prinsip rekaan yang terdapat dalam logo di bawah? Logo tu prinsip rekaan dia apa? Harmoni. Okey, bagus. Harmoni. B, C, D garisan warna dan rupa ialah unsur ni. Yang prinsip rekaan adalah harmoni sahaja. Okey, jawapan dia harmoni. Bagus Okey, nombor 18. Siapa nak baca? Saya, cikgu. Janice baca. Berikutnya laksani contohnya berhasilan garisan. Yang mana? Untuk pastikan garisan. A. 1 dan 4. Gosok. Kosong dan jampan. Okey, kita tengok satu-satu. Gosok boleh hasilkan garisan tak? Kita kesan garisan tak? Kalau kita gosok. Gosok tak ada Gosok tak akan hasilkan garisan. Tak ada garisan. Okey, rendam. Kita rendam dalam air. Ada garisan ke tak? Kita tak nampak juga garisan dia. Jadi jawapan dia capan. Capan awak ambil apa? Ambil apa sahaja untuk objek ataupun ambil sawi ke, tak kisahlah. Awak celup dalam air, dalam watercolor, kemudian awak top kesan garisan, kesan image atas kertas yang awak top tadi lah. Yang tu ada garisan. Tiupan itu juga. Ambil straw, awak tiup, nampak kesan garisan dia. Jadi jawapan dia adalah 3 dan 4. Okey, nombor 19. Saya Yelin. berdasarkan gambar foto di bawah, apa ciri kehalusan pada graf tersebut? Okey, di bawah. Ciri kehalusan pada graf tersebut apa? Ciri Di kehalusan. aplikasi rekaan dan unsur seni ruang tenang. Yang tepat. Okey, diaplikasikan prinsip rekaan dan unsur seni yang tepat. Okey, ni yang paling tepat adalah D. Dah betul, tapi yang paling tepat D kemas dan ketekalan jarak anyaman. Kemas nampak kehalusan. Kalau kemas nampak halusnya. Okey, seterusnya nombor 20. Apa nak baca? Cikgu saya, Janice. telah dihasilkan secara spontan, tidak mempunyai sebatan dan tidak bersudu. Rupa apa? Lupa organik. Okey, bagus Dia dihasilkan secara spontan. Rupa organik ini dihasilkan secara spontan. Dia tidak ada sempadan dan tidak bersudut. Tak macam geometri. Geometri tu bersudut. Beza dia macam itulah. Organik tidak bersudut, geometri bersudut. Okey, rupa organik apa dia. Okey, kita teruskan dengan bahagian B, struktur. Okey, soalan nombor 1. Padankan dengan jawapan yang sesuai. Okey, kuning campur biru. Jawapan dia apa? Hijau. Kuning campur biru jadi hijau. Betul Ya. tak? Okey, kita tengok dulu jawapan dia betul ke tak. Jenis cakap hijau. Okey, bagus jenis hijau. Betul. Okey, merah campur kuning. Merah campur kuning jadi apa? Orange. Orange. Betul tak orange? Kita tengok Betul. Okey, betul. Bagus. Okey, merah campur biru jadi apa?
Ungu. Hijau. Merah campur biru jadi hijau. Ungu. Ungu. Okey, kita tengok ungu. Betul ke tak ungu? Okey, bagus. Ungu jawapan dia. Okey, seterusnya. Siapa nak baca soalan ni? Nombor 2. Saya. Baca. Ragam jenis-jenis garisan dan rupa berikut mengikut pilihan jawapan yang diberikan. Okey, apa? Garisan apa? Berduri ke berliku? Berliku. Berliku. Okey, yang ni gambar apa ni? Durian. Berduri. Durian. Durian mesti berduri. Macam mana berliku? Yang ni adalah durian berduri. Jadi jawapan dia adalah garisannya berduri. Berduri ya. Durian berduri. Okey, nombor 3. Siapa nak baca? Saya. Cikgu saya. Sorang-sorang bergiling. Nyatakan jenis-jenis garisan dan rupa berikut mengikut pilihan jawapan yang diberikan. Berbulu. Berbulu. Bagus Berbulu. nampak berbulu. Dia buah. Ni buah apa ni? Tahu tak buah apa? Berduri. Memang betul jawapannya berbulu. Okey, cikgu tanya ni buah apa? Kiwi. Buah kiwi. Buah kiwi Ada yang tak kenal buah kiwi. Yang ni adalah buah kiwi. Okey, soalan nombor 4. Cikgu saya. Jadi macam Nyatakan jenis-jenis garisan dan rupa berikut mengikut pilihan jawapan yang diberikan. Berserabut. okey, berserabut. Betul tak berserabut? Nampak serabut ke? Okey, nampak dia punya ni apa ni? Tahu tak apa bentuk ni? Siput. Siput. Siapa jawab tadi siput? Saya. Lin Sing Hong. Okey, bagus siput. Yang ni siput. Siput, tengok dia punya badan dia. Serabut ke macam ni? Yang ni garisan apa? Garisan berlingkar. Ini bentuk garisan berlingkar. Serabut, awak tengok akar. Akar tu contoh serabut. Kalau siput ini ialah berlingkar. Okey, nombor 5. Siapa nak baca? Cikgu saya. Jin Ling baca. Nyatakan jenis-jenis garisan dan rupa berikut mengikut pilihan jawapan yang diberikan. Melengkung. Bagus. Langit tu berbentuk melengkung. Kalau berliku, awak tengok jalan. Berliku-liku tu adalah berliku. Okey, nombor 6. Nombor 6 jawapan dia apa? Baca dulu. Jenis Nyatakan jenis-jenis garisan dan rupa berikut mengikut pilihan jawapan yang diberikan. jenis garisan berikut. Garisan apa awak tengok tu? Hujan. Yang ni hujan kan? Putus. Okey, bagus Jin Ling. Putus-putus. Okey, hujan adalah garisan putus-putus. Okey, nombor 7. Siapa nak baca dulu? Kata pada permukaan saya membeli sekarang pada jalan raya. Yang mana? Jadian. Kesan pada permukaan tayar. Memberi kesan tengkaman pada jalan raya. Jalinan bentuk imbangan warna harmoni. Yang mana jawapan dia? Bentuk. Kalau permukaan, ingat permukaan kita fokus kepada jalinan. Ingat, permukaan, jalinan. Permukaan sama dengan jalinan. Ingat tu. Yang ni jawapan dia adalah jalinan. Okey, soalan nombor 2. Tinggi, lebar dan rupa yang pelbagai memberi fungsi berlainan bagi setiap produk. Okey, apa? Ada tinggi, ada lebar. Jawapan dia tinggi, lebar. Timbangan. Yang ni ada, dia lebih kepada apa ni? Yang ni kelas peralihan MLT dah buat sebelum ni. Yang ni bukan imbangan. Yang ni lebih kepada, kalau ada tinggi, ada lebar, dia lebih kepada Bentuk. lebih kepada bentuk. Kalau ada tinggi ada lebar tu lebih kepada bentuk. Okey, yang ni ragam hias yang sama bagi semua bahagian produk memberikan sifat stabil. Okey, stabil, ingat stabil. Stabil apa? Okey, ingat kalau stabil
kita lebih kepada imbangan. Imbangan ya. Ingat perkataan stabil, ingat imbangan. Kalau jalinan, ingat permukaan. Kalau bentuk, ingat tinggi, lebar. Okey, yang ni ialah imbangan. Okey, yang ni pengulangan tekstur dan rupa yang sama memberi kesan selesa dan tidak bertanggah. Yang mana jawapan dia? Saya cikgu. Jilin, apa jawapan dia? Bentuk. Bentuk tadi dah. Sekarang ni ada warna harmoni sahaja. Jawapan dia apa? Antara warna dan harmoni. Harmoni. Okey, yang ni lebih kepada harmoni. Ingat kalau rupa yang sama, ingat perkataan sama mesti harmoni. Okey, yang ni adalah harmoni. Okey, yang ni adalah apa? Pelbagai pilihan memberi nilai keindahan dan keceriaan pada produk reka bentuk. Yang ni adalah apa? Warna. Warna. Kalau keindahan dan keceriaan lebih kepada warna. Okey, soalan seterusnya. Jawab tanda laik pada perkataan kenyataan yang tepat dan pangkah pada kenyataan yang salah. Tembikar perlu dibakar untuk mengekalkan bentuknya. Betul tak? Perlu bakar tak tembikar untuk kekalkan bentuk dia? Salah. Okey, yang ni betul. Kalau kita nak kekalkan bentuknya, kita perlu bakar untuk tembikar tu jadi keras. Kalau tak bakar, dia mudah pecah ataupun dia lembek. Dia mudah pecah lah. Okay, jadi jawapan dia betul. Okey, selain tanah liat, tanah pasir juga sesuai digunakan dalam pembuatan seni seramik. Betul tak? Tanah pasir. Kita guna tak untuk buat seni seramik? Sesuai tak? Okey, tanah pasir tidak sesuai sebab dia bersifat apa? Dia mudah terurai, mudah pecah. Dia tak boleh bersatu. Jadi, sesuai untuk buat seramik. Ini salah. Okey, tanah liat perlu diuli untuk memadatkan tanah serta membuang liang udara di dalamnya. Betul tak? Kita perlu uli dulu tanah tu. Betul tak? Salah. Betul. Betul. Sebab sebelum kita buat tembikar, kita perlu uli dulu tanah tu untuk buang liang udara. Okey, yang ni betul. Okey, seterusnya teknik lingkaran adalah proses menekan dan memitik ke tulang tanah liat dari bahagian tengah sehingga mendapat bentuk yang diingini. Betul tak? Betul. Betul ke? Lingkaran perlu tekan dan picit. Okey, tekan dan picit. Salah. Tekan dan picit adalah untuk ni picit. Tengok dalam buku teks. Okey, muka surat 107. Teknik picit. Okey, kalau menekan dan memitik adalah untuk teknik picit. Kalau lingkaran, kita guna apa? Kita kena gelek. Kita gelek. Kalau nak lingkaran, kita kena gelek. Bukan tekan atau picit. Okey, senaraikan 3 media lukisan yang betul. Media lukisan. Apa? 3. Saya guna 3. Pensel, pen, arang, pisau. Pensel 1. Lagi? Pen. Okey, lagi? Pisau guna tak untuk lukisan? Kita tak guna kan. Kita hanya guna pensel, pen dan arang. Ada 3 jawapan dia. Yang pisau tu alat untuk awak mengasah pensel atau pensel warna. Dia bukan media lukisan. Seterusnya bahagian C. Okey, pilih jawapan yang sesuai berdasarkan gambar. Okey, alat apa tu? Cat air. Okey, awak nampak cat air. Tapi yang ni fokus kepada alat ni. Ni apa panggil? Warna putih ni apa? Tempat letak warna. Tempat letak watercolor. Orang panggil apa? Yang ni adalah palette. Tempat letak warna orang panggil palette. Ni ada palette Okey, yang ni apa? Orang panggil apa? Pensel. Okey, yang ni? Pensel warna. Okey, pensel warna. Yang ni? Crayon kan? Crayon atau pastel samalah. Yang ni adalah pastel. Okey, yang ni apa? Pen. Okay, Pen. Yang ni? Berus. Berus. Bagus. Yang ni? Cat air. Cat Minyak. Cat air ke cat minyak? Cat minyak. Kita tengok jawapan dia. Okey, yang ni adalah cat minyak. Okey, yang ni? Cat air. Yang ni baru cat air. Poster color itu adalah cat air. Okey,
Okey, yang ni? Kertas lukisan. Okey, kertas lukisan. Kita tengok bahagian D. Anda dikendaki melukis sebuah poster Hari Kemerdekaan dan warnakan lukisan anda dengan menggunakan pelbagai media dan alat seperti pensel warna, pen, arang dan sebagainya untuk tambahkan ton dan pencahayaan untuk mencantikkan lukisan anda. Okey, yang ni siapa yang print dan warna, cikgu bagi separuh markah. Kalau lukis, cikgu bagi banyak sikit. Lukis dan warna baru bagi tinggi sikit dan perlu ada ton. Ton ni yang mana cerah, yang mana gelap. Baru dapat markah tinggi. Yang ni ramai juga guna grafik. Dia color dengan guna grafik lah. Cikgu tak boleh bagi markah tinggi kalau guna grafik. Walaupun cantik. Ada soalan tak? Tak ada. Okey, setakat tu saja hari ini kelas awak. Terima kasih kerana hadir kelas hari ini. Terima kasih. Bye. Bye. Bye-bye.